benda ni pernah berlaku kepada seorang sahabat Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni datang daripada Bani Ghifar, geng-geng perompak, geng-geng rampah barang orang. Tapi bila dia dengar ada seorang individu yang bernama Muhammad berdakwah di Mekah, dia boleh tertarik. Kenapa? Sebab benda yang ada pada Nabi ada pada dia. Walaupun dia perompak, dia pencuri, dia tak suka penyembahan berhala. Apa yang Muhammad ada ni ada pada aku. Aku nak tahu apa yang dia bawa. Lalu dia utus adik dia. Adik dia pi dulu. Sebab adik dia seorang ahli syair hebat. Balik adik dia, apa yang orang bercerita tentang Muhammad? Orang kata dia dukun. Orang kata dia ni tok bomo. Tapi bila aku dengar perkara-perkara yang keluar dari mulut dia, ni bukan perkataan dukun ni. Ni bukan perkataan tok bomoh ni. Dia juga orang tuduh ahli syair. Aku ahli syair. Aku tahu mana syair, mana baik, mana ritma dia. Tapi yang Muhammad sebut tak sama sekali. Orang tuduh dia gila. Tapi perkataan-perkataan yang keluar ni bukan perkataan orang gila ni. Jadi dia pun pi pula. Akhirnya dia jumpa dengan Saidina Ali. Saidina Ali yang tunjukkan rumah Rasulullah pada dia. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi pesan dekat dia, kamu jangan tonjolkan keislaman kamu. Aku bimbang keselamatan diri kamu. Lebih-lebih lagi kamu datang daripada Bani Ghifar. Bani Ghifar ni geng-geng jenis. Sini mana tempat yang kira duk pukul orang, gangster tak? Aku bimbang bila tahu kamu masuk Islam, balik, aduh letihlah kena. Tapi dia tak dengar nasihat Nabi. Bukan di sana, dia buat hal di sini lagi. Dia pi ke Kaabah, dia umumkan keislaman dia, dia laung kuat-kuat. Dia telah Islam di hadapan pemuka Quraisy duduk di ada Masjidil Haram. Buat kerja macam ni, apa orang buat kat dia? Orang tibai dia cukup-cukup. Tapi jenis orang jenis rampah harta orang, rampah barang orang ni, dia kena tibai pun dia tak ada apa. Patah renyuk. Tapi nasib baik, pak saudara Nabi ada, Abbas. Abbas mari gunakan kebijaksanaan informasi dia, diplomasi dia. Dia kata apa? Kamu kenal tak kamu pukul siapa ni? Kamu tahu tak dia tu siapa? Tak tahu. Dia ni Abu Zar. Abu Zar ni daripada Bani Ghifar. Abu Zar Al-Ghifari. Kamu tahu tak Bani Ghifar macam mana? Tahu, geng-geng perompak, geng-geng macam ni. Dah tu. Jadi apa masalahnya? Masalahnya kita ni orang berniaga. Kita orang bermusafir. Kita nak pergi berniaga ke Syam, bawa barang tu lalu kampung dia. Ingat sikit. Kita ni berniaga ke Yaman, selatan nak utara Syam, kita lalu kampung dia. Kalau orang kampung dia tahu kita duk pukul dia ni, agak-agak selamat tak barang kita ni? Hang kena ingat, tak jadi pukul. Tu Abu Zar. Ini berlaku tuan-tuan. Apa yang Nabi buat ni hebat. Okey. Nabi ni secara ringkas 3 benda. Pertama, hebatnya Nabi ni nombor 1 ialah kejujuran. Jujur. Nabi dah dikenali sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul dengan gelaran Al-Amin. Al-Amin sebelum jadi Nabi. Selepas jadi Nabi, pasal apa hilang watak Al-Amin? Contoh, saya ni digelar Al-Amin. Orang percaya, orang terima, orang suka. Tapi dah Al-Amin ni, saya pun kata, sekarang aku diangkat jadi Nabi, aku diangkat jadi Rasul. Patutnya lebih kuat orang percaya kan? Dah sebelum ni Al-Amin, jadi Nabi pula, jadi Rasul pula. Kita kena makin dengar lah dia dah jadi Nabi. Tapi sebelum ni Al-Amin, orang dengar, orang percaya. Bila jadi Nabi, jadi Rasul, dia jadi terbalik. Orang tak percaya dah. Orang lawan dah. Orang tentang dah Muhammad. Tadi mereka semua menggelarnya Al-Amin. Hilang watak Al-Amin bila dia mula bertugas sebagai utusan Allah. Tambah-tambahan apa yang dia bawa berlawanan dari 2 konteks tadi. Penyembahan kepada Tuhan Yang Esa dan memperingatkan mereka kepada hari pengadilan hari kemudian. Nombor 2, sifat kebersahajaan Nabi. Yang ni yang si Waji kata, relax, cool. Bersahaja. Maksud bersahaja di sini, pattern Nabi tak berubah. Sama ada sebelum dan selepas.
Sebab apa? Selepas karakter tadi nak bunuh tak berjaya, nak menjatuhkan Nabi tak berjaya, mereka guna cara yang lebih halus, lebih terancang, lebih rapi, iaitu menawarkan keduniaan. Tuduh Nabi gila, tak lepas, orang tak percaya. Tuduh Nabi ni, orang tak percaya. Lalu dia menawarkan imbuhan dunia. Muhammad, kalau hang nak jadi pemimpin, kami akan turun jawatan kami. Kamu jadi ketua dengan syarat berhenti berdakwah. Dengan syarat berhenti buat kerja ni. Kalau kamu nak kaya, kami akan bagi sikit seorang harta kami, hak kaya-kaya ni, kami himpunkan yang terbanyak bagi kat kamu dengan menyebabkan kamu jadi yang paling kaya di antara kami yang kaya-kaya ni. Nabi terima tak? Jawatan tolak, pangkat tolak, harta tolak. Kami akan cari, kalau kamu nak perempuan yang paling cantik, kami akan bagi kat kamu, dan dalam Mekah ni, isteri kamu yang paling cantik. Nabi tolak. Tak berjaya juga yang ni, akhirnya kekerasan fizikal pun berlaku. Apa dia? Mereka merancang semalam sebelum Nabi nak berhijrah. Apa yang mereka bincang dalam Darun Nadwah? Sebelum Nabi nak berhijrah, apa yang mereka bincang? Mereka nak buat apa kat Nabi? Tengok surah Al-Anfal, ayat 30 kalau tak silap. Betulkan saya kalau salah nombor ayat. Al-Anfal confirm. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah peristiwa ketika mana pembesar-pembesar kafir musyrikin Mekah tadi beragenda, berperancangan, berkonspirasi. Sama ada liyusbituka. Apa makna isbat? Isbat ni tangkap, ikat, tahan. Mereka ni tangkap Nabi, mereka nak tangkap Nabi, mereka nak ikat Nabi, mereka nak tahan atau mereka nak penjarakan Nabi. Au yaktuluka, atau mungkin mereka berperancangan, mereka nak bunuh kamu. Au yukhrijuka, atau mereka nak mengusir kamu daripada bumi tanah air kamu. Wa yamkuruna Allah. Mereka beragenda, mereka berperancangan, mereka berkonspirasi. Bahkan Allah juga ada agenda, Allah juga ada perancangan. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat perancangan. Dulu kita sebut agenda, dulu kita sebut perancangan. Istilah moden itulah konspirasi. Mereka berperancangan nak buat sesuatu yang tak baik atas Nabi. Dan hari ini mereka berperancangan nak buat sesuatu yang tak baik atas umat Islam. Tapi adakah perancangan berhenti sampai tahap Nabi saja? Lepas pada Nabi, orang kafir, musuh Islam berhenti ke berperancangan? Orang kafir berhenti ke beragenda? Orang kafir berhenti ke berkonspirasi? Ayat tadi ada tegasan yang cukup besar. Ini berbeza dengan agenda yang dilakukan terhadap Nabi Isa. Bila mereka buat onar terhadap Nabi Isa, salib tu lah salib ni, dia sebut dengan kalimah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mudhari' atau madi di sini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah guna fi'il madi ke mudhari' di sini? Fi'il madi. Benda tu selesai dah. Benda tu tak akan jadi dua kali dah. Maksudnya mereka buat konspirasi ketika Nabi Allah Isa hidup, Nabi Isa diangkat. Dia tak turun lagi dah. Bukan tak turun lagi dah. Maksudnya dia tak turun untuk dilakukan konspirasi kali kedua atas tubuh dia. Jadi benda ni dah berakhir. Dia akan turun bunuh Dajjal nanti. Tapi untuk konteks ayat tadi, wayamkuruna Allah. Madi atau mudhari'? Mudhari'. Benda ni tak akan berhenti, berterusan. Bukan berhenti pada mereka merancang nak ikat, nak tahan, nak penjara Nabi. Bukan berhenti pada mereka nak bunuh Nabi. Bukan berhenti pada mereka nak mengusir Nabi. Bahkan mudhari' ini akan berlangsung kepada umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Agenda akan berterusan, perancangan akan berterusan, konspirasi akan berterusan. Bahkan dalam ilmu balaghah inilah yang disebut bayan al-musyakalah. Apa dia bayan musyakalah? Bayan musyakalah ialah dua-dua berkonspirasi, dua-dua berperancangan, musuh dan Allah. Tapi musuh
Cara dia nak menjahanamkan orang lain, cara Allah dia nak membatalkan perancangan yang menjahanamkan tadi. Musuh dia nak rancang apa? Buat jahat kat orang, buat buruk kat orang, buat pedajai orang, buat tu kat orang. Tapi Allah juga berperancangan nak tahan, nak tepih, nak halang benda tu. Nak bongkar benda tu. Berlaku tak tuan-tuan? Ke habis dah? Konspirasi dah habis dah sejak zaman dah Nabi-Nabi Rasul yang terakhir. Tak ada adalah orang jahat. Tak ada adalah musuh. Nabi habis dah. Cerita Nabi habis dah. Cerita Rasul habis dah. Cerita Muhammad habis dah. Hari ini ada lagi tak tuan-tuan? Agenda berterusan atau tidak? Berterusan. Perancangan masih berterusan. Cuma hari ini kita kena cari sendiri. Dulu Nabi masih hidup, wahyu turun, panduan turun, pelajaran turun, iktibar turun, Nabi masih hidup. Hari ini Nabi dah wafat. Panduan tu lah hak pernah turun pada Nabi, firman Allah tu jadi panduan untuk kita kenal konspirasi, untuk kenal perancangan, untuk memerhatikan agenda-agenda musuh. Tak ada wahyu dah akan turun. Nabi tak akan bangkit dah untuk cerita zaman ni orang dia, zaman ni geng ni buat, zaman ni kumpulan ni, zaman ni aliran ni. Nabi tak bangkit. Kitalah yang kena memaknakan, memahamkan dan menganalisis apa yang ada berkaitan akhir zaman untuk memahami kaedah dan teknik mereka.